Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Anda bersama saya Zulkifli Bujang. Kita bercakap dalam kerusi panas 939 bernama Radio 24. Inilah dia program di mana kita bercakap tentang hal-hal penting, hal-hal yang mempunyai hubung kait tentang masyarakat juga, dan kita menjawab perkara ini secara jujur dan ikhlas. Kita kupas satu persatu. Dan pada petang ini kita tertarik untuk bercakap tentang isu kecelaruan gender. Budaya gay, hunsa, pengkit, macam-macam lagi yang ada di Malaysia ini. Istilahnya memang banyak, dan kalau kita lihat kepada isu-isu ataupun kes-kes tertentu, ada kes di mana Muhammad Fazil Min Bahari atau nama perempuannya Fatin cuba mengahwini seorang warga Britain, Ian Young, pada penghujung tahun 2009, dan kes Muhammad Ashraf Hafiz Abdul Aziz yang tukar jantina dan mohon untuk tukar nama secara rasmi di MyCardnya. Juga perkahwinan antara postu Yang Wen Feng yang mengahwini kekasihnya akhir Ogos lalu. Ini semua insiden-insiden yang berlaku di negara kita. Tidak perlu pergi jauh, tidak perlu pergi ke barat untuk mendengar cerita-cerita seperti ini, tetapi ianya berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Saya ada Senata Dato' Dr. Masyidah Ibrahim Timbalan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk sama-sama kita kupas perkara ini. Assalamualaikum Dato' Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian lama saya tidak menemu bual Dato' Doktor. Mungkin kita jumpa selalu, tetapi belum berkesempatan untuk bercakap. Mungkin kali terakhir beberapa dekat 10 tahun lalu di sebuah TV station kita bercakap banyak hal tentang remaja. Tapi kali ini kita bercakap tentang hal yang lebih serius sedikit, iaitu soal kecelaruan gender ini. Okey. Ini pembukaan ataupun persoalan pertama saya. Betapa seriusnya perkara ini? Kalau kita nak tahu serius ataupun tidak, kalau dulu kita mungkin mendengar seperti mana Zul sebut tadi, kes-kes yang tertentu seperti kes Fatin, kes Pastor O yang kita sorot kembali daripada tahun 1996, Oktober 1996, menyaksikan seorang wanita bernama Azizah Abdul Rahman telah menipu pegawai agama di Pengkalan Kubur Tumpat untuk menjadi Rusdi Ahmad bagi mengahwini seorang perempuan. Dan begitu juga pada tahun 2006, Jessie Chua dan Joshua B menggemparkan daripada Sarawak apabila mereka hendak berkahwin kerana kedua-duanya adalah lelaki dan salah seorang daripadanya telah menukar jantina. Dan pada tahun ini kita digemparkan dengan kes Ashraf. Jadi pada saya sebenarnya kes-kes ini banyak, tetapi sekarang sudah ada mereka yang tampil ke hadapan dan berani seperti untuk meminta supaya ditukarkan nama di dalam jabatan pendaftaran dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa kes ini banyak berlaku dalam masyarakat kita dan perlu sesuatu untuk kita lakukan bagi mengelakkan perkara ini berterusan. Setuju ataupun tidak, Dato' Dr. Masyidah, disebabkan oleh tidak ada penegasan, tidak serius menangani perkara ini, tidak cukup orang kata akta mungkin, ataupun tidak ada perkara-perkara yang tertentu untuk mengekang perkara itu, menyebabkan mereka ini, kumpulan-kumpulan mereka ini berani menuntut semuanya? Sebenarnya kita memang telah ada dari segi pencegahan dan akta-akta di dalam negeri sendiri yang boleh mencegah. Tetapi kita harus melihat perkara ini lebih jauh, bahawa keluarga, masyarakat, NGO, semuanya harus memainkan peranan yang penting dengan tidak menuding jari kepada satu pihak saja. Jadi kita tidak perlu menuding jari. Jadi siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab? Kalau nak letakkan di bahu semua orang, rasanya semua orang akan lepas tangan. Kalau saya melihat, dia ini tidak berlaku secara terkejut perkara begini, tetapi dia berlaku sedikit demi sedikit, yang mana kalau kita buat secara kajian, kita akan lihat bahawa naluri atau keinginan ini, kalau kita lihat dalam kes-kes yang berlaku ni, memang daripada kecil tu dah nampak. Ya, seperti kes-kes yang kita baca yang disebut oleh namanya oleh Zul tadi, ya, ada di antaranya bapa dia kata memang daripada kecil pun dah nampak, potong rambut pun dah nampak. Jadi maknanya benda ni tidak berlaku dalam sehari dua. Dia berlaku dalam jangka masa yang panjang, tetapi dibiarkan. Ya, mula-mula naluri mungkin lelaki tu suka menyerupai wanita. Dia suka pakai pakaian wanita, dia tengok wanita cakap, dia suka nak cakap macam wanita, dia lembutkan cara bercakap seperti wanita. Kemudian dia sampai kepada peringkat yang kedua, tiba-tiba bukan setakat dia ingin menjadi wanita, lelaki ni, tetapi tiba-tiba dia rasa dia juga mencintai lelaki, sedangkan dia lelaki. Dan dia mungkin sampai kepada peringkat yang ketiga, sehingga dia rasa ingin melakukan hubungan
seksual dengan seorang lelaki sedangkan dia juga lelaki, dan akhirnya membawa kepada penukaran jantina dan berbagai-bagai lagi yang kita lihat dalam masyarakat. Jadi pada saya dia tidak berlaku dalam sehari atau dua untuk kita menuding jari kepada sebahagian pihak, tetapi telah nampak bibit-bibit ini dari jangka masa yang agak lama, tetapi bila dibiarkan dia membarah dalam masyarakat kita. Okey, saya mahu tahu sejauh mana ataupun betapa banyaknya kes khunsa. Khunsa ni kita tahu dalam Islam sendiri ada menyebut tentang perkara ini. Ada individu yang dilahirkan dengan dua jantina di mana kita boleh memilih sama ada mahu jadi seperti lelaki ataupun wanita dan sebagainya. Jadi ada ataupun tidak peruntukan tertentu di mana doktor pakar perlu mengesahkannya dan mereka perlu ikut. Ya, memang ada. Sebenarnya kita kalau lihat yang jelas ada lelaki, ada perempuan, dan Islam juga mengatakan bahawa akan ada sejenis lagi yang dinamakan sebagai khunsa. Tetapi saya mungkin bantah apa yang Zul kata tadi, boleh memilih. Dia bukan soal memilih, tetapi khunsa ini dilahirkan dengan dua alat kelamin yang akhirnya dia akan lihat miripnya ke arah mana dan para doktor akan melihat miripnya ke mana. Tapi yang senang dari segi Islam, walaupun dia ada dua alat, kita lihat dia buang air dengan alat yang mana. Jadi mirip kepada alat itulah, maka dalam fatwa membolehkan kalau khunsa, ini bukan yang ada satu, yang ada dua ni, memilih salah satu apabila telah diperakui oleh doktor bahawa dia mirip ke arah perempuan, maka kita mungkin buang alat yang satu lagi dan membentuk dirinya untuk menjadi seorang perempuan, kerana di dalam Islam juga diletakkan saf solat itu, dibariskan mulanya dewasa, kemudian kanak-kanak, ketiga khunsa dan keempat wanita. Jadi bermakna dalam hal ini Islam kata memang ada golongan yang sebegini, tapi bukan golongan yang memang dilahirkan lelaki ataupun perempuan kemudian merubah. Itu bezanya dekat situ Zul. Yang tadi itu khunsa ialah yang memang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Okey, baik. Kita jelas tentang hal itu, di mana khunsa itu bagaimana sifatnya dan bagaimana bentuk pemilihannya pula. Baik, kita jelas. Tetapi sekarang ini soalnya kita ingin mencari satu jalan keluar bagaimana remaja-remaja kita, belia-belia kita, lelaki maupun perempuan yang kita panggil sebagai pengkit ataupun gay ini terus berleluasa. Kita nak cari jawapan bagaimana nak mendekati dan memahami mereka. Pada saya mereka ini kita sebut tadilah kecelaruan janda. Baik. Celaru kerana jiwa wanita terperangkap dalam tubuh seorang lelaki. Atau sebaliknya. Jiwa lelaki terperangkap dalam tubuh seorang yang sebenarnya itu wanita. Itu alasan biasa yang diberikan oleh mereka. Ya, itu kerana mereka tidak dididik. Dia hilang track. Dia tidak berada di atas satu landasan. Seorang lelaki, dia memang seorang lelaki. Tetapi dia hilang track. Di mana salahnya? Itu yang kita katakan tadi. Salah ni kita kena tengok daripada jauh. Kadang-kadang itu saya beritahu Zul, saya ni antara orang yang against kepada sifat yang namanya unisex. Okay. To me, kena ada seks yang berbeza. Mana mungkin kita menjadikan suatu itu unisex. Saya pergi ke kedai cuba nak membeli baju, saya tanya kepada sales girl ni, baju siapa ni dek, laki ke perempuan? Unisex kak? Boleh aja. Laki boleh, perempuan pun boleh. So pada saya ini menyebabkan kecelaruan gender kerana kita tidak membezakan. Pada dalam masyarakat kita maupun dalam agama kita, kita harus membezakan. Pakaian, penampilan, tingkah laku, perhiasan, bahkan nama. Ya. Mana mungkin seorang itu Roslan tapi dia Puan Roslan. Sudah itu menimbulkan kecelaruan gender. Michelle tidak sama dengan Michael. Permainan, sikap, bahkan percakapan harus dibezakan. Kalau diunifikan semuanya ini, maka timbullah kita di sini yang dikatakan tadi kecelaruan gender. Kerana semuanya disamakan. Jadi istilah ini dibawa oleh Barat, diunisexkan segala-galanya sehinggakan fashion rambut. Padahal kalau kita tengok pada asalnya seorang wanita itu berambut panjang. Sebab itu dibolehkan dia bersanggur dan sebagainya. Kerana ada beza di situ. Bahkan fashion baju juga ada beza. Tapi kalau seorang wanita memakai tali leher, yang akhirnya menimbulkan kecelaruan gender di sini. Jadi kita harus balik kepada basic yang asal tu untuk menyelesaikan masalah ni. Kita kena cari punca dia. Kita tidak boleh lihat kepada sebab yang kita nampak saja pada zahir hari ini. Okey, bagaimana untuk kita mendapatkan punca itu kerana terlalu jauh ke belakang dan terlalu banyak perkara yang perlu kita lalui. Kalau tidak ada akta-akta tertentu ataupun peruntukan tertentu ataupun tidak ada promosi-promosi tertentu dari pihak kerajaan untuk menggerakkan atau memainkan peranan ini, bagaimana ianya akan berlaku?
Kita sebenarnya memang telah ada akta. Akta ini memang ada di bawah peruntukan enactment negeri-negeri di mana pada peringkat mulanya apabila seorang lelaki berpakaian seperti seorang perempuan, itu sudah menjadi satu kesilapan yang boleh diambil tindakan. Itu sudah boleh diambil tindakan. Jadi di sinilah peranan kita kata daripada penguatkuasaan untuk mengambil langkah awal untuk mengambil tindakan ini supaya tidak berlaku gejala ini dengan lebih jauh lagi. Kalau doktor katakan langkah awal pencegahan penguatkuasaan dilakukan, tapi apa jadi selepas fatwa mengumumkan bahawa pengkit itu haram tindakannya pada tahun 2008, apa tindakan, apa penguatkuasaan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menguatkuasakan fatwa tersebut? Kita jawab sekejap lagi, Datuk. Kita beri laluan ke kemas kini berita untuk waktu ini. Bagi anda, boleh terus hubungi kami 0326927939, 0326927939. Saya Zulkifli Bujang, penerbit saya Marcus Lim sedia menjawab panggilan anda dan kita akan berbahas tentang perkara ini. Semuanya disambung seketika nanti.